Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik tafsir Azhar jilid kelima. Karangan Dr. Hamka, kita masih baca surah Hud. Kita sudah dah baca ayat 1 hingga 5, kita nak baca ayat 6. Ini ayat 6 sampai 14. Banyaklah dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada satu pun dari yang melata di atas muka bumi ini melainkan atas Allah lah tanggungan rezekinya. Allah tanggung rezeki belaka dah. Dan mengetahui tempat menetapnya dan tempat ditumpangkannya, semuanya itu telah ada dalam kitabnya nyata. Kullu fi kitabim mubin. Rezeki ke apa mati kita, baik buruk kita semuanya telah tetap. Takdir dia. Qada dan qadar telah ditentukan. Ayat ke-7. Wa wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa wallazi khalaqas samawati wal arda fi وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dan dialah yang telah menciptakan semua langit dalam 6 hari fi sita ayam hari dah. Dan adalah arasy di atas air, arasyu 'alal ma'. Arasy atas air untuk diberinya percubaan kepada kamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika engkau berkata sebenarnya kamu akan dibangkitkan sudah mati, jika engkau kata innakum mab'utsuna min ba'dil maut, kamu akan dibangkit sudah mati, nescaya akan berkatalah orang-orang yang tidak percaya, ini tidak lain hanyalah satu sihir nyata. La yaquluna lana kafur in hadza illa sihrun mubin. Ayat ke-8. Wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin yaquluna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jika kami tangguhkan azab, kami tangguhkan azab, akharna anhum azab, sampai kepada satu masa yang telah diperhitungkan, ila ummatin ma'dudatin, dan pada masa yang telah diperhitungkan, nescaya akan berkatalah mereka, ma yahbisu dah, apa yang menghalanginya, tak bila azab dah, apa yang menghalangi hisab, apakah yang dihisap, apa yang menghalangi daripada diberi azab lagi. Ketahuilah bahawa pada hari kedatangan azab itu kepada mereka, tidaklah dia dapat dipalingkan dari mereka. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan, tidak boleh dipalingkan. Dia dapat dipalingkan dari mereka, laisa masrufan anhum, dan akan meliputi kepada mereka apa yang mereka perolok-olokkan itu, nama dusta belawak atau air belawak, bakit lawak dah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, yang mereka mempermaikan dah, perolok-olokkan. Ayat ke-9. Wa in azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Dan jika kami rasakan pada manusia, azaqnal insan, kami rasa pada manusia, minna, dari kami, rahmah lah. Kemudian kami cabutkan dia daripadanya, thumma naza'na, kami cabutkannya rahmat tu lah. Nescaya putuslah salah dia, naza'naha minhu innahu la yu'sun kafur, dan nescaya putus asalah dia, tidak berterima kasih, kafur, tidak berterima kasih. Ayat ke-10. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masahtu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Dan jika kami rasakan padanya kesenangan, azaqnahu na'ma'a, rasakan padanya kesenangan sesudah kesusahan yang menimpa itu, ba'da dharra'a masahtu, nescaya dia akan berkata, sekarang telah hilang kesusahan dari diriku. Layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni, telah hilang dah kesusahan tu dariku. Sungguh dia bergembira sekali lagi sombong. Innahu lafarihun fakhur. Tak ingat dah.
yang berhilang azab ke kesengsaraan itu Allah belaka dah. Ujian cuba hilang tu Allah belaka, lupa lalu manusia. Ayat ke-11, innal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang yang sabar dan beramal soleh. Innal ladzina sabaru wa 'amilus solihati, mereka itu bagi mereka adalah keampunan dan kejaran yang besar. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tetap ayat ke-12, فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Tetapi boleh jadi engkau akan meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepada engkau. Tarikum ba'da ma yuha ilaika. Dan sempit dada engkau, wadaikum bihi sadruka. Dan sempit dada engkau. Dari sebab mereka berkata, ayaqulu, mereka berkata, mengapa tidak turunkan padanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersama dia seorang malaikat. Ayaqulu laula unzila alaihi kanzun, kekayaan, perbendaharaan kekayaan, au ja'a ma'ahu malak, atau bersamanya malaikat turun. Sesungguhnya engkau adalah tidak lain melainkan hanyalah seorang pembawa ancaman, dan Allah atas tiap satu adalah penjaga. Innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Ayat ke-13, am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau apakah mereka berkata telah dibuat-buatnya di reka-reka yaqulun iftarahu dah, reka-reka buat-buat dah. Katakanlah datangkanlah 10 surah yang seperti itu yang dikarang-karangkan. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi. Allah cabarlah buat surah seperti 10 surah seperti Quran lah. Hebat, canggih. Susunan kata yang padat, rekah padat, makna penuh. Nah, menarik ya. Dan serulah siapa yang kamu sanggup selain Allah. Wad'u man istata'tum min dunillah. Jika memang ada kamu dari orang benar, in kuntum shadiqin. Ayat ke-14. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fa hal antum muslimun. Maka jika tidak mereka perkenankan kehendakmu, fa illam yastajibu lakum fa'lamu, maka ketahuilah bahawa dia itu telah diturunkan dengan ilmu Allah. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, dan bahawa tidak ada Tuhan melainkan dia, wa alla ilaha illahu, maka tidak jugakah kamu mahu menyerahkan, fal antum muslimun, serah diri. Itu ayat ke-14. Tafsirnya ni kita akan bincang. Dan tidak ada satu pun dari yang melata-lata di atas muka bumi ini melainkan atas Allah lah tanggungan rezekinya. Permulaan ayat ke-6 tu, ayat ini menjelaskan bahawa yang melata-lata di atas bumi tidaklah usah khawatir akan kekurangan rezeki, sebab Tuhan Allah sudah menyediakan rezeki masing-masing. Kalimah dabatin kita artikan melata lah, nate melata, iaitu segala yang berjalan, merangkap, merayap, menjala. Sebab itu masuklah dalamnya sekalian manusia, sekalian binatang berkaki 4, segala binatang berkaki banyak sampai beratus-ratus kaki. Demikian juga serangga, katak, burung-burung, cacing, ikan-ikan, udang, belalang, lipas, kepuyuk, kepinding, nyamuk dan lain-lainnya. Semuanya itu terkumpul dalam kata dabatin, dan semuanya sudah ada ketentuan rezekinya oleh Tuhan. Dan sudah tersedia makannya yang akan dimakannya. Atas Allah lah rezekinya, artinya Tuhan Allah lah telah mewajibkan ke atas dirinya sendiri buat menyediakan rezeki itu pada makhluk-makhluk yang diciptakan. Dan rezeki itu diberikan dengan teratur sekali. Seluruh isi muka bumi ini adalah persediaan yang cukup bagi makanan seluruh makhluk yang hidup di sini. Untuk berburu di hutan disediakan makanan dari buah-buah kayu yang besar dan yang kecil. Kadang-kadang dengan tidak disedari oleh manusia, buah kayu dimakan oleh burung. Dan burung itu memancarkan ciriknya di daerah lain yang kurang subur. Rupa-rupanya dalam cirik burung itu tersimpan biji buah yang dimakannya tadi. Rupanya di dalam cirik burung itu tersimpan biji buah yang dimakannya tadi seumpama biji jambu perabas. Maka biji-biji yang dibawa cirik taik burung itulah, cirik burung itu tersebar kembali ke tanah dan dia pun tumbuh dan berkembang pula. Jadi tumbuh yang lain pula. Tanah itu jadi subur kerana ada cacing yang bekerja siang malam membalik-balikkan tanah. Menggali yang di bawah dibawa ke atas ni. Gembur tanah lah cacing ni. Makanan untuk ikan yang hidup di dasar laut pun mendapat jaminan penuh dari Tuhan. Kadang-kadang seekor ikan bertelur, telur ikan itu tidak terhitung berapa banyaknya. Mungkin sampai 1 juta atau lebih telur ikan. Tapi terus menetas jadi anak hanyalah sedikit sekali. Sebab yang selebihnya adalah untuk makanan ikan yang lain.
Allah buat jadi makan ikan lain. Ada semacam ikan kerang di laut. Dia ikan yang hidup. Tapi dia adalah kerang. Dia tidak dapat berganjak dari tempatnya sebab dia tidak memakai sirip dan ridik buat berenang. Dia berurak ke bawah. Nama makanannya tersedia juga. Dalam dirinya sendiri ditanamkan kekuatan listrik. Mana ikan lain yang mendekat padanya, kalau kena kontak listriknya dari bahayanya, dari badannya, tidaklah dapat membebaskan diri lagi, dia terus lekat. Ikan yang lekat itulah makanannya. Macam-macam Allah buat. Ada guna trik macam ni. Tak payah cari pun dah. Banyak sungguh keajaiban di dalam alam ini. Di daratan, apatah lagi di lautan. Persediaan makan yang cukup bagi seluruh makhluk. Ada pertanian hidup dan jaminan untuk hidup bagi manusia. Natal pun boleh hidup molek. Manusia sama telah lagi lah. Rezeki Allah tetap dan jadi kata sodok urusannya. Makanya manusia bertali-tali dengan binatang melata. Binatang bertali-tali dengan tumbuhan pula. Tumbuhan-tumbuhan bertali lagi dengan binatang. Bumi ini penuh dengan keajaiban. Rantai makannya tu sangat. Kita ada makannya dah. Yang sambut Allah buat dah lah. Sistem dah. Dan dia mengetahui tempat menetapnya, tempat ditumpangkannya. Artinya Tuhan Allah mengetahui di mana menetapnya batin atau segala yang menjalar, melata-lata, merangkak dan berjalan itu. Di daratkah mereka atau di lautan? Di hutankah mereka atau di padang belantara? Sampai kepada tumbuh-tumbuhan, sudah ada pembahagian kemungkinan tempat tumbuh dan tempat berbuahnya. Sebagaimana kita dapati iklim yang sesuai dengan tumbuhnya kurma pada pasir atau kelapa udara agak panas. Di mana tumbuhnya durian dan di mana buah apel, di mana tumbuh rambutan, di mana buah anggur. Khususnya bagi manusia, Tuhan mengetahui di mana tempat menetap mereka untuk meresapkan. Bunyi ayat ini, ingatlah kembali pencatatan nama dan alamat tempat tinggal sebagai terdapat dalam kartu penduduk yang diatur oleh penguasa setempat. Kita buat perbandingan gitulah. Ada rumah, ada alamat, ada apa dah. Supaya anak buah di tempat itu jangan sampai berkacau pembahagian catu distribusi makanannya dah. Entah di benua yang mana kita tinggal, entah di Eropah atau Asia, di kota mana, di kampung mana, di jalan mana atau di lorong mana pun, semuanya itu bernama mustaqar, yang berarti tempat menetap, address tetap. Untuk semuanya Allah telah menyediakan rezeki masing-masing. Allah tetap dah kita mana-mana, makan mana, rezeki mana, boleh ada berlaku. Dan telah ada pula pada Tuhan catatan tempat dia akan ditumpangkan. Artinya di mana kelak dirinya akan dikuburkan, Allah tetap ada kita kubur mana. Tak suruh kubur tak ada. Ada dah tu kubur kita mana. Disebut dalam bahasa Al-Quran mustauda'. Artinya tempat ditumpahkan sementara itulah dia kuburan. Masuk mustauda' dalam ayat tu kuburan. Kubur disebut tempat penumpangan sementara. Kerana jika datang waktunya kelak di hari kiamat manusia akan disentakkan dari alam kuburnya itu untuk menghadapi hari perhitungan yaumul hisab. Semuanya itu telah ada dalam kitab yang nyata hujung ayat ke-6. Pembahagian rezeki, tempat lahir dan tempat tinggal dan kemudiannya kuburan buat berhenti istirahat sementara sudah ada kitabnya. Artinya sudah ada catatannya di sisi Allah Ta'ala. Ini mesti tasi Tuhan. Pengurus pejabat Tuhan adalah sangat lengkap untuk menjadi suri teladan bagi manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Ini supaya mereka pun meniru dan mendekati peraturan Tuhan dalam mengatur urusan pentadbirannya sendirilah. Keberesan kejaminan Tuhan dan teratur catatan itu disebutkan Tuhan juga dalam ayat-ayat yang lain. Dalam surah ke-6, surah Al-An'am ayat 38, Tuhan bersabda bahawa tidak ada satu pun yang merayap di muka bumi dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan semuanya itu umat-umat seperti kamu juga. Dan tidak ada yang dilalaikan oleh Allah. Semuanya telah tertulis dalam satu kitab dan semuanya itu kelak pun akan dikumpulkan ke hadapan Tuhan. Dalam surah Al-An'am juga ayat 59 diterangkan pula bahawasanya kunci-kunci dari barang yang ghaib ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan dia sendiri. Diketahui oleh Allah juga apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidaklah gugur satu helai daun kayu di hutan melainkan atas pengetahuan Allah belaka. Dan tidak ada satu biji pun pasir di kegelapan bumi. Dan tidak ada yang basah dan tidak ada yang kering melainkan semuanya itu telah ada dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz tu. Itulah berlaku dah benda yang akan berlaku dah. Dengan demikian hilanglah persangkaan kita dan bahawa alam di luar manusia ini kacau balau sahaja kejadiannya. Banyak rupanya hal yang gaib bagi pandangan kita, tapi sebesar biji seri pun tidak gaib dalam pandangan Tuhan. Semuanya tiada lepas dari tilikan ilahi. Allah perhati belaka, Allah buat belaka, Allah tentukan belaka. Dan semuanya menambahkan iman kita, bergantung kita, percaya pada Allah dan bergantung hati kita semata-mata pada Allah. Jangan pusing sangat. Tawakallah segala-galanya pada Allah. Allah yang menentukan rezeki kita. Jadi gana sakit kaki ke apa semua ketentuan Allah. Pencipta langit dan bumi dalam 6 hari.
Dan dialah yang telah menciptakan semua langit dan bumi dalam 6 hari. Pangkal ayat 7. 6 masa dah. Tentang menjadikan semua langit dan bumi dalam 6 masa 6 hari telah juga kita tafsirkan pada surah Yunus ayat ketiga. Iaitu bahawasanya bilangan 6 hari bagi Allah yang penciptaan yang melingkupi semua langit yang tinggi itu bersama bumi tempat kita berdiam ini. Tidaklah dapat kita menentukan 6 hari ialah bilangan Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tak boleh lah macam hari dunia lah. Lalu istirahat di hari Sabtu. Sangat besar kemungkinan bahawa dimaksudkan dengan 6 hari itu bukanlah 6 hari hitungan kita ini. Iaitu hitungan peredaran bumi mengelilingi matahari 24 jam sehari semalam bukit waktu dah. Kerana selain dari bumi ini ada lagi bintang satelit matahari yang lain yang edarannya mengelilingi matahari bukanlah 24 jam bilangan kita. Malahan bertahun-tahun dah. Dan berjuta-juta lagi bintang di syakal wala ini di ruang angkasa jauh yang berkelilingnya beribu-ribu tahun. Oleh sebab itu maka yang sebaik-baiknya tentang bilangan hari yang 6 hari menciptakan semua langit dan bumi itu kita kira serah pada Tuhan sajalah pada ilmu Allah saja. Isyarat kejurusan ini telah terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang dirawikan dalam Sahih Muslim. Yang terimanya dari Abdullah bin Amr bin As berkata Rasulullah SAW, Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanatin fakana 'arshuhu 'alal ma'. Sungguhnya Allah telah menentukan ketentuan dari seluruh makhluk sebelumnya dia menciptakan semua langit dan bumi 50,000 tahun lebih dahulu dan arasnya adalah di atas air. Ini pula sebut 50,000 tahun. Ayat ini telah memberikan isyarat bahawasanya penentuan takdir yang akan ditempuh sekalian makhluk telah diaturkan terlebih dahulu sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. 50,000 tahun sebelum ketujuh langit dan bumi itu dijadikan. Sebelum jadi lagi dah. Maka bertambahlah dapat difahamkan bahawa menciptakan ketujuh langit disertai dengan bumi itu adalah dalam masa 6 hari yang berapa sebenarnya bilangan sehari itu hanyalah Allah yang maha mengetahuinya. Dibayangkanlah dalam ayat ini bahawa setelah Tuhan menciptakan ketujuh langit dan bumi yang selalu dalam menterjemahkan kita sebutkan semua langit. Dalam masa 6 hari itu maka arasy Tuhan di waktu itu adalah di atas air. Maka sebagai Muslim yang hidup mempunyai akidah, kita terimalah keterangan ayat Allah dan sabda Rasul itu. Rasul ini sebagaimana adanya, tidaklah sanggup dengan tepat kita ini akan mentafsirkannya secara ilmiah. Sebagaimana dikehendaki oleh manusia-manusia yang dengan kekuatan insan terbatas, kadang-kadang hendak mengorek juga apa yang tidak dapat dijangkau oleh fikiran. Berkata Muhammad bin Ishaq tentang tafsir ayat ini, iaitu Allah menciptakan ketujuh langit dan bumi ini dalam masa 6 hari. Dan arasnya berada di atas air. Kata beliau, Allah itu adalah menurut sifat yang telah dinyatakannya sendiri. Di waktu itu rupanya baru air semata-mata dan di atas air itu adalah aras Tuhan. Dan di atas dari aras itu maha kuasa lah Allah. Yang punya ketinggian jalal dan kemuliaan ikram. Dan kegagahan perkasaan al-izzah. Dan kekuasaan al-sultan dan kerajaan al-malik dan qudrat. Dan pemberi maaf al-hilm dan pengetahuan ilmu dan rahmat nikmat dan berbuat sekendaknya. Ini daripada mana ni? Muhammad Ishaq. Ni daripada Muhammad Ishaq. Dia banyak ni. Kesan kita dapati dari semuanya ini adalah bahawa segalanya ini tidaklah dijadikan dengan serampangan saja. Abasa. Atau dibiarkan kacau balau dah. Sudan. Dan tak tentu arah batilan. Sebelum Allah jaga belakang bukan beri pekerja dia. Apa kata cara dah. Untuk apa Allah menjadikan semuanya ini? Untuk apa Allah memberitahukan semua kejadian ini dengan cara sedemikian? Ialah untuk diberinya percubaan pada kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Itu untuk uji siapa baik buat amal baik dah. Allah ciptakan ketujuh langit sebagai atap menutupi manusia. Allah ciptakan bumi ini dan di atasnya lah manusia hidup. Dan Tuhan Maha Kuasa mengatur itu semuanya di atas arasnya dengan serba kekuasaannya dan kesebesarannya dengan kudrat dan iradahnya. Sedangkan manusia itu sendiri diberi akal buat memikirkan kesemuanya itu. Akan maukah manusia hidup di atas dunia ini dengan tidak mengingati itu semuanya? Teringat Tuhan yang beri rezeki cipta punya hebat alam ni. Nescaya akal yang ada pada manusia itu sendiri bersedia menerima petunjuk bahawa dirinya dalam dunia ini bukanlah dibiarkan sendirian sahaja. Dia tidak lepas hubungannya dengan Tuhannya. Dia sendiri dengan tuntutan akalnya telah sedia mengetahui perbezaan hidup yang kosong dengan tidak ada tujuan. Dengan hidup yang berfaedah. Yang tahu matlamat hidup. Antara itu dijelaskanlah dalam ayat ini bahawasanya di bawah naungan langit yang tinggi di atas hamparan bumi yang luas ini manusia hidup ialah untuk dicubai. Sanggupkah dia mengerjakan perbuatan yang baik atau tidak? Manusia wajib selalu mengasah budinya
dan melatih akalnya supaya dia mendapat cetusan dari ilmu Tuhan. Tidak ada barang sesuatu pun alam ini baik di langit ataupun di bumi yang dijadikan Tuhan dengan kacau balau, tak sistematik. Terabur koksi tak ada dah. Penambahan ilmu akan menambah kekuatan iman kita dah. Kalau kita kaji sains secara detail, kita akan nampak dah dengan DNA lagi, dengan sistematik lagi dah. Dan iman yang kuat akan menambah baiknya dan tingginya mutu amalan. Sebab itu maka dengan cahaya iman kita mendapat terang tentang tingginya nilai hidup ini. Kerana makrifah kepada Tuhan, kerana kenal Tuhan lah. Kemudian pada lanjutan ayat bersabdalah Tuhan kepada Rasulnya, dan jika engkau berkata sungguhnya kamu akan dibangkitkan sudah mati, nescaya akan berkatalah orang yang tidak percaya itu, ini tidak lain hanyalah satu sihir yang nyata. Hujah ayat 7. Pada suku pertama dari ayat ini telah diterangkan bahawasanya menciptakan ketujuh tingkat langit ialah Allah, yang menciptakan bumi pun tidak lain melainkan Allah. Semuanya Allah cipta dah. Lalu diterangkan pula bahawa masa menjadikan itu ialah 6 hari. Mereka tidak menolak keterangan itu. Bahkan dalam beberapa ayat telah diterangkan, kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan semua langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Semuanya itu mereka percayai, tidak ada yang mereka bantah. Tetapi setelah diterangkan kepada mereka bahawa manusia setelah mati kelaknya akan dibangkitkan kembali, mereka tidak mahu percaya lagi. Sampai tahap tu tak percaya dah. Mereka tuduh Nabi yang mengatakan manusia akan dibangkitkan kembali kelak kemudian hari itu adalah tukang sihir. Itu kata Nabi, tukang sihir. Tukang sihir atau tukang tipu, tukang mengada-ngadakan yang tidak-tidak. Dan orang yang percaya kepada keterangan itu ialah orang yang kena sihir. Tuduh orang kafir lah. Padahal kalau mereka berfikir yang dengan jujur, lepas dari perasaan hawa nafsu, kalau mereka telah menerima bahawa memanglah Allah yang mencipta semua langit-langit dan bumi berarash di atas air dah. Arahan mereka pasti percaya bahawa membangkitkan kembali orang yang telah mati itu jauh lebih mudah daripada menciptakan alam yang begitu canggih daripada tidak ada kepada ada dah. Beginilah diterangkan oleh Tuhan tentang kebanyakan manusia yang terdapat di segala zaman. Banyak di antara mereka yang masih percaya bahkan mengakui bahawa Tuhan itu memanglah ada. Saya percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tapi dadanya dipalingkannya atau tubuhnya diselimutinya. Jangan sampai telinganya mendengar seruan lebih dari itu. Setakat tu je. Tuhan ada je pada setakat tu. Apatah lagi kalau ada orang menyebut-nyebut tentang dosa pahala, syurga neraka, dunia dan akhirat. Ini semua sihir belaka dah. Sihir saja kata mereka. Nonsen. Tak logik lah. Mengacau fikiran, menghalangi kemajuan. Macam-macam lah. Dan jika kamu tangguhkan azab dari mereka sampai kepada suatu masa yang telah diperhitungkan, nescaya akan berkatalah mereka apa yang menghalanginya. Berapa tak azab selalu dah. Pangkat ayat 8. Sejak Rasulullah datang, sejak dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW, selalu Rasul-Rasul menyampaikan ancaman bahawa orang yang tidak mahu mematuhi tuntutan Tuhan, perintah Tuhan yang dibawa oleh Rasul, mereka akan disiksa oleh Tuhan. Baik siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Siksaan di dunia ini telah kerap kali terjadi. Ada yang negerinya dihancurkan oleh angin taufan, ada yang terbakar, ada yang dibalik sengsangkan oleh gempa bumi. Tetapi waktu bilakah siksaan itu akan datang? Itu adalah perhitungan Tuhan sendiri. Mungkin belum hari ini atau bulan ini. Mungkin ditangguhkan berapa waktu. Kerana itu adalah ilmu Allah semata-mata. Tapi orang-orang kafir yang sombong itu bukanlah mereka mendengar peringatan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu dengan menekurkan kepala. Malahan ada yang menyombongkan diri dan berkata, mengapa belum juga datang siksaan itu? Mengapa tidak sekarang juga? Perkataan itu dikeluarkan yang disertai dengan cumuhan. Bahkan mereka bertanya lagi, apa yang menghalanginya? Apa yang menghalangi Allah dah? Cubalah sekarang juga turunkan azab itu kalau memang Allah itu berkuasa. Dia cabar nak Rasul, cabar Tuhan lah. Maka datanglah lanjutan ayat sebagai peringatan kepada Nabi agar beliau tenang menerima tentangan itu, cabaran itu. Ketahuilah bahawa pada hari kedatangan azab itu kepada mereka, tidaklah dia dapat dipalingkan dari mereka. Dengan lunak lembut, lanjutan ayat ini dijadikan tuntunan pimpinan bagi Nabi untuk disampaikan kepada mereka agar janganlah mereka terlalu lanjut mulut menentang Allah. Jangan mulut tu kata lebih debel mulut dah, lepas mulut. Mengapa azab itu tidak datang juga dah? Apa yang menghalangi Allah kalau memang dia bermaksud mengazab? Mungkin pertanyaan sebegini timbul kalau tidak pernah merasa bersalah, merasa diri ini benar selalu dah. Sentiasa benar. Kerana selama ini tidak ada orang yang berani membantah, menegur dah. Takut dibunuh atau diseksa. Walau takut kena bunuh, seksa dah. Nabi yang berani. Maka dia suruhlah Nabi peringatkan, janganlah menentang begitu, jangan cabar begitu. Kerana kalau azab itu datang, tidak satu pun yang sanggup buat mengelakkannya. Dan akan meliputi kepada mereka apa yang mereka perolok-olokkan itu. Ujung ayat ke-8.
Janganlah merasa diri begitu kuat untuk datang mengelakkan atau bermendung siksaan Allah kalau datang sungguhnya. Demi bila siksaan itu datang, runtuhlah laksana rumah-rumahan pasir yang dibina anak-anak yang bermain tepi laut Celebu lah. Segala bangunan kemegahan manusia memagari dirinya oleh hempasan ombak laut takdir ilahi. Contoh-contoh dalam sejarah dahulu kala dan sekarang sudah banyak bertemu. Sebab itu janganlah dipandang peringatan Allah itu sebagai olok-olokan belaka. Dan jika kami rasakan pada manusia suatu rahmat dari kami, kemudian kami cabutkan dia daripadanya, nescaya putus asalah dia tidak berterima kasih. Ayat ke-9. Di ayat ke-8 yang di atas dilukiskanlah perangai setengah manusia yang di waktu senang lupa akan siksaan Allah. Dan jika diberi ancaman, mereka menentang pula. Maka dalam ayat ke-9 ini diuraikan lagi perangai manusia semacam lagi pula dah jika didatangkan oleh Allah kepadanya suatu nikmat, sehingga dapat mereka merasakan atau mengecap nikmat itu, mereka jadi lupa daratan. Tetapi kalau nikmat itu dicabut Tuhan dengan tiba-tiba, mereka menjadi putus asa. Mereka putus asa tidak merasakan tidak mereka percaya bahawa roda takdir ilahi itu sentiasa berputar. Hari ini senang, besok susah pula. Besok senang, lusa susah pula. Mereka putus asa, bahkan mereka tidak berterima kasih lagi atas nikmat yang pernah mereka terima. Bukankah di zaman lampau mereka pernah diberi nikmat oleh Tuhan? Mengapa sekarang berputus asa dan lupa nikmat yang dahulu itu? Kita artikan kalimah kafur di ujung ayat dengan tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih ialah sebahagian dari kafir, iaitu kafir nikmat. Hanya mengomel kerana kekurangan saja, tidak ingat akan anugerah ilahi yang banyak, anugerah Tuhan yang banyak dah kita tak. Dan jika kami rasakan kepadanya kesenangan sedah kesusahan yang mengenainya itu, niscaya dia akan berkata, sekarang telah hilanglah kesusahan dari diriku. Pangkal ayat 10. Kerusakan itu telah lepas sebab roda takdir berputar terus dia. Sekali senang, sekali susah. Dia pun kembali diberi nikmat. Maka mendabik dadalah dia. Sekarang saya tidak susah lagi. Bintangku terang kembali. Lupa lagi dia dari mana datangnya nikmat itu. Dia tak tahu Tuhan juga nikmat. Lupa lagi dia bahawa dia tempoh hari pernah susah. Sungguhnya dia gembira sekali. Lagi sombong ujung ayat 10. Tak ingat Tuhan lah. Maka manusia yang mengeluh sampai putus asa tadi dan sampai lupa berterima kasih ketika ditimpa susah adalah ditimpa senang lah. Lupa terima kasih ketika senang adalah orang jiwanya kosong dari iman dan tidak ada hubungan hatinya dengan langit. Dan orang yang lupa daratan, lupa mensyukuri nikmat yang telah datang kembali, lalu bergembira ria tak tentu arah, disertai lagi oleh sifat kesombongan. Orang ini pun adalah budak hamba sahaya daripada hantar benda belaka tu, berhutuhai ke harta benda lah. Dan kedua perangai itu adalah perangai orang yang datang ke atas dunia ini dengan tidak menyedari hari depan. Dia tak khabar dia akan kembali pada Allah masuk kubur dan kembali pada Allah pada mahsyar hari kiamat. Inilah orang yang kacau hidupnya. Kecuali orang yang sabar dan beramal yang soleh. Pangkal ayat 11. Hanya orang yang sabar dan beramal soleh, hanya orang semacam inilah yang selamat dari ombang-ambingan hidup itu. Dia sabar, tahan hati, jiwa besar. Tidak sombong ketika ada, tidak mengeluh ketika hilang. Dia sabar dan terus beramal, terus bekerja yang baik. Bukan sabar tetapi termenung saja dah. Nah ini hanya ada orang yang memupuk iman dalam dadanya. Orang inilah yang akan tahan menderita dan bahkan tahan ketika ditimpa duka cita. Mereka itu bagi mereka adalah keampunan dan ganjar yang besar. Ujung ayat 11. Mereka sabar tapi mereka tidak berhenti beramal soleh. Artinya selalu berusaha. Mungkin terdapat kealpaan, kekurangan dalam bekerja itu, maka Tuhan bersedia memberikan keampunan. Tetapi kalau menganggur tak mau bekerja, Tuhan tidak akan mengampuninya juga. Dan pahala yang besar tersedia. Kerana Tuhan amat menghargai hamba-Nya yang berjuang mengatasi segala rintangan yang bertemu oleh mereka di dalam hidup mereka. Bagaimana jua pun mereka yang bertemu, namun mereka tidak pernah melepaskan tujuan, iaitu Tuhan. Masalah kau senang, kau susah, kau semua ingat Tuhan. Cubalah perhatikan ajaran Tuhan pada orang mukmin dalam ayat ini. Pertama, hendaklah sabar. Tahan hati, teguh semangat dan tabah. Dia adalah laksana benteng pertahanan. Yang kedua, disuruh beramal soleh. Amal soleh ialah yang membelokkan perhatian dan pemikiran daripada musibah yang menimpa tadi. Pengalaman-pengalaman telah membuktikan bahawa kalau suatu musibah dibawa bermenung, dia akan meracunkan hati dan menambahkan luka. Untuk menghilangkannya, hendaklah dirintangi dengan bekerja. Penulis tafsir ini agaknya akan merana dalam pertahanan. Dia cerita Dr. Hanka cerita masalah dia masuk penjara lah. Kalau sekiranya tidak lekas bekerja menyusun tafsir ini dah, sedih saja buat tafsir ini, kurang pekerjaan tangan kita, angan kita akan menjala jauh sekali dah. Kalau tak buat kerja,
kita akan jadi farah, tungging, tension, stres lagi kuat lah. Dengan rangkaian ketiga ayat berturut-turut ini, dengan mendahulukan tingkah laku manusia ketika rahmat dicabut Tuhan, dapatlah kita fahamkan bahawa pada hakikatnya tidaklah ada manusia yang tidak bergoncang hatinya jika rahmat dicabut, diuji dah. Yang ditunjukkan Tuhan pada mukmin bukanlah menahan dan melarang kita bergoncang. Bukan rasa tak sedih rasa dah. Kerana suatu diri tidaklah dipaksa Tuhan melawan gerak yang timbul dalam dirinya sendiri, hatinya pedih, perah, gegapa. Sikit-sikit dah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengenamai tahun kematian isterinya Khadijah dan pak saudara dia Abu Talib dengan tahun duka cita. Nabi sendiri baru nama tahun duka cita dah. Amul Huzni. Tahun duka cita dah. Bini dia mati tu. Pak dari mati dah. Dan Nabi SAW titik juga air matanya seketika anaknya yang bongsu, laki-laki pula bernama Ibrahim meninggal dunia. Nabi pun piuk dah. Dia tunjukkan Tuhan bukan bagaimana menyetup, nak stop memerhentikan hingga goncangan itu tidak ada sama sekali sampai tak tiuk rasa, bukan. Yang tunjukkan Tuhan ialah bagaimana cara mengatasi masalah ni. Tapi boleh jadi engkau akan meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan pada engkau dan sempit dada engkau dari sebab mereka berkata, mengapa tidak turunkan padanya perbendaraan, kekayaan atau datang bersama dia seorang malaikat. Pakai ayat 12 ni. Di atas tadi sudah kita katakan bahawa perasaan yang menggelora dalam hati tidaklah dapat ditiadakan. Ayat ini pun telah membuktikan seketika orang-orang kafir Quraisy itu tidak mahu mempercayai wahyu yang turun pada beliau sallallahu alaihi wasallam, timbullah rasa dalam hati beliau. Kalau begini mahu saya rasanya menahan wahyu ini saja dan dada beliau jadi sempitlah. Apa tak sedengar wak ngani ke apa dah. Atau fikiran tertumbuk dah. Ada saja diminta oleh si kafir itu mencabar, wak ngani dah. Mereka meminta kalau benar Muhammad menerima wahyu, hendaklah wahyu itu disertai dengan barang-barang yang diturunkan dari langit. Entah emas, entah perak, entah apa kekayaan yang lain, untuk jadi bukti bahawa wahyu itu memang ada. Bukan perbendaharaan saja, malah malaikat yang membawa wahyu itu hendaklah nampak dan kelihatan juga dah. Mereka tidak hendak menilai ajaran dan petunjuk yang terkandung dalam wahyu itu betul sedap dengar dah. Tetapi mereka meminta tanda bukti berupa benda dah. Sikap yang seperti ini pasti menimbulkan kecewa dalam hati beliau, hati Nabi dah sebagai Rasul Tuhan. Timbul perasaan tak usah seluruh wahyu itu disampaikan sebab tidak juga akan mereka terima juga dah. Hati jadi jengkel, marah lah. Dada jadi sesak dah. Maka datanglah lanjutan ayat untuk mengobat hati beliau, hati Nabi SAW yang kecewa itu. Sabda Tuhan selanjutnya, sungguhnya engkau lain tidak hanyalah seorang pembawa ancaman sahaja. Maksudnya ialah supaya Rasulullah SAW meneruskan tugasnya, menyampaikan ancaman kerana kekafiran itu, jangan separuh-separuh. Jangan ada yang disembunyikan dan jangan ada jadi sesak. Teruskan sahaja. Memang setengah dari isi wahyu itu ada yang menyakitkan hati kaum kafir. Itu di antaranya ialah kerana dalam wahyu tersebut celaan pada berhala-berhala yang mereka sembah dan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka janganlah celaan terhadap berhala itu dipotong dari wahyu. Terangkan semua sekali, beberkan semua sekali, jangan ditahan-tahan kerana itulah tugasmu. Maka datanglah lanjutan ayat yang berisi jaminan dari Tuhan dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah penjaga ujung belah semua sekarang lah. Nabi kau kafir sendiri pernah berjaga dah. Dan Allah jaga dah. Jadi Allah tu jaga beri rezeki ke apa. Teruskanlah tugas semua, lancarkanlah kewajipanmu, janganlah engkau bimbang, jangan sesak nafas, jangan sempit dada dan jangan wahyu dipotong-potong menyampaikannya. Walaupun apa yang akan terjadi ya. Kes dengar ayat Quran tu ngaji cabar kapi cabar tak sedih dah. Sampaikan saja. Sebab menyampaikan berita-berita ancaman yang pahit dan yang getir itulah kewajipanmu di samping menyampaikan khabar berita bagi orang yang mukmin. Tidak usah bimbang sebab dalam segenap gerak langkahmu Allah sentiasa menjadi penjagamu, pelindungmu. Sebab segala yang engkau kerjakan itu adalah atas kehendak dia, kehendak Allah dan suruhan dia berlaku. Masakan Allah dia akan mengecewakan hambanya yang diberinya kepercayaan seberat itu. Itulah yang menambah kepercayaan kita kepada Rasul SAW. Wahyu pada ayat ke-12 surah Hud ini berisi peringatan atas diri Nabi sendiri bahawa dalam hatinya pernah timbul rasa hendak memotong wahyu dan dadanya jadi sempit. Itu pun disampaikannya juga, tidak dipotongnya. Atau apakah mereka berkata telah dibuat-buatnya? Pangkat ayat 13. Atau apakah mereka tuduh bahawasanya Al-Quran itu hanya dibuat-buat, direka-reka oleh Nabi saja, dikarang-karang oleh Muhammad SAW saja? Bahkan Al-Quran itu bukan wahyu. Katakanlah datanglah 10 surah yang seperti itu yang dikarang-karangkan. Allah cabarlah buat sendiri. Tolong buat 10 surah yang serupa dengan Quran. Hebat, berkualiti dan menarik. Dari segi nahu, surah, dari segi makna yang padat, lengkap, serupa dengan Quran. Kalau begitu, tuduhan yang mereka timpakan bahawa Al-Quran itu hanya dibuat-buat dan dikarang-karang, cubalah karangkan barang 10 surah kerangan.
Nabi Muhammad sejak mudanya tidaklah pernah dikenal sebagai seorang pengarang buku atau penyusun kata, baik berupa pidato atau berupa syair. Dalam perlombaan orang Arab di zaman jahiliah, dalam perlombaan festival di Pasar Ukas, tidak pernah dikenal orang Muhammad sebagai orang yang pandai menyusun kata mengarang syair. Mereka itu sendiri dalam kalangan Quraisy banyak yang pandai menyusun kata. Maka kalau kamu tuduh Muhammad yang tidak pandai menulis karangan dan bersyair, boleh menyusun mengarang Al-Quran, tentu kamu lebih boleh. Cubalah karangkanlah barang 10 surah saja. Dan serulah siapa yang kamu sanggup selain Allah jika memang ada kamu dari orang yang benar. Hujung ayat ke-13. Artinya kalau kamu yang ada sekarang ini merasa tidak sanggup, cubalah panggil orang lain. Bukankah di kalangan kabilah Quraisy atau kabilah-kabilah Arab yang lain terdapat banyak ahli syair, ahli pidato? Bukankah di zaman dahulu kamu berlomba-lomba dan bertanding untuk itu? Sampai kalau syair-syair indah digantungkan pada Kaabah sebagai penghormatan pada penciptanya. Jelas bahawa kamu tidak akan sanggup mengarang buku atau menyamai Al-Quran. Antara itu, maka Muhammad sendiri pun tidak boleh berbuat demikian. Al-Quran adalah semata-mata wahyu dari Allah melalui saluran dari Muhammad sahaja yang tidak pandai menulis dan membaca. Dan selama ini tiada dikenal dalam lapangan itu. Maka jika tidak mereka memperkenankan kehendak kami itu, pangkal ayat 14. Dan memang selamanya mereka tidak sanggup, walaupun seluruh orang pintar telah dikumpulkan. Maka ketahuilah bahawa dia itu telah diturunkan dengan ilmu Allah, bukan dari ilmu Muhammad atau kerana Muhammad memandai-mandai saja, dan bahawa tidak ada Tuhan melainkan dia. Artinya dan tafsir seluruhnya, jelaslah bahawa wahyu itu bukanlah dikarang-karang oleh Muhammad sahaja. Sebab Muhammad SAW bukanlah pengarang, bukan penyair, bahkan dikenal selama ini tidak pandai menulis dan membaca. Bahkan kamu sendiri pemuka Quraisy jauh lebih pandai mengarang dari Muhammad SAW. Ada yang pandai pidato, ada yang pandai syair. Padahal kamu sendiri terang-terang tidak sanggup membuatnya. Maka kalau dituruti jalan fikiran teratur, pasti ini bukan buatan manusia dah, reka manusia. Melainkan langsung dari ilmu Allah Ta'ala. Tuhan yang lain pun tidak ada selain dari Allah. Sebab itu kalau bukan dari buatan manusia, bukanlah dia karangan atau kiriman dari Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab selain Allah tidak ada Tuhan. Maka tidak jugakah kamu mahu menyerah? Hujung ayat ke-14. Bahasa Arab yang tertulis di hujung ayat ini ialah muslimun jama' dari muslim. Iaitu orang yang telah Islam, telah menyerahkan diri atau telah tunduk. Kerana demikianlah yang benar menurut jalan fikirannya sihat. Dengan susunan ayat-ayat ini kita dituntun berfikir yang teratur. Kalau tidak karangan Muhammad, kerana Muhammad bukan pengarang.